Bismillah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati min a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Salawatullahi wa salamuhu alaihi ala habibina al-Mustafa wa ala rasulina al-Karim sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifina bi hikmatik. Allahumma atina al-hikmah yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Rabbana zidna 'ilman yanfa'una, Rabbana yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Makasih pada saudara pengurusi majlis, pengurusi masjid Asy-Syahidin, pegawai syarak, tuan imam, pemimpin-pemimpin masyarakat, OCS, polis Pulau Sebang, Balai Polis Pulau Sebang, seterusnya muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah berikan kepada kita pada malam ini satu kesempatan untuk kita bertemu di dalam satu rawdatun min riyadhul jannah, salah satu taman daripada taman-taman syurga, tempat yang Nabi SAW suka. Sebagaimana tajuk kita pada malam ini, kalau cinta, katakan cinta. Tajuk ni bukan khusus perkahwinan. Dan tajuk yang kita pilih pada malam ini, tajuk berkaitan tentang cinta. Bukan cinta nak cerita tentang cinta di antara kita dengan pasangan hidup kita, walaupun kita cinta. Tetapi cinta yang kita nak sebut ini adalah cinta yang mana cinta ini cinta yang dituntut. Cinta yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai satu kemestian. Sehingga disebutkan oleh Nabi SAW, la yu'minu ahadukum, kamu tidak dinamakan orang yang beriman, hatta akuna, sehingga kan kamu jadikan diri aku ahabbu ilaih, orang yang paling kamu cintai, min walidihi, daripada bapa-bapa mereka, wa waladihi, bahkan anak pinak mereka, wan nasu ajma'in, dan seluruh manusia-manusia yang lain. Maka cinta ini cinta yang dituntut. Dan hukum cinta ini adalah hukum cinta yang wajib. Tetapi pada cinta itu terdapat buktinya. Kita tak boleh kita nak katakan cinta, kerana pada cinta ada tanda orang yang bercinta. Pantun orang Melayu pasal cinta. Pakcik-pakcik kita mungkin tahu, ayahanda-ayahanda kita ni, cinta itu umpama kurak, makin digaru makin sedap. Itu pantun orang lama. Baik, cinta itu umpama kurak, makin digaru makin sedap. Apa dia nak cerita? Maknanya cinta itu satu kesedapan. Sahabat-sahabat muslimin rahimakumullah, kalau tidak cinta itu satu benda yang sedap, siapa yang sanggup berkorban ketika mana dia bercinta? Sampaikan Piramli ni dia buat satu lagu, berkorban apa saja, nyawa, harta ataupun nyawa. Pasal apa orang boleh berkorban apa saja ni? Pasal cinta. Ketika mana Abu Sufyan sebelum dia masuk Islam, bila mana dia ada seorang sahabat yang bernama Khubayb. Khubayb ini dia telah ditawan oleh musyrikin Mekah. Dia dengan seorang sahabat yang bernama Zaid.
Kemudian bila ditanya kepada Zaid dan juga Khubayb ini, kami nak bunuh, dia akan dibunuh ni. Quraisy ni dah tangkap dah ni, memang tangkap yang memang nak bunuh. Kemudian mereka tanya, nak tak kami boleh lepaskan korang berdua ni? Kami boleh lepas hampa berdua ni, kami lepas, kata puak Quraisy. Tapi hampa bawa mai Muhammad dekat kami. Nescaya aku akan lepaskan korang. Kalau hang nak hidup, bawa mai Muhammad, kami lepaskan hampa. Baik, apa kata Zaid dan juga Khubayb pada waktu tersebut? Dia kata, hang ingat kami ni macam orang yang lain, kami boleh bawa Muhammad, kami bagi dekat hang, kemudiannya pula kami boleh duduk senang lenang dekat rumah. Dia kata, demi Allah, aku tebus Nabi SAW dengan nyawa aku. Aku tebus Nabi SAW dengan nyawa aku. Sahabat ni bila mereka cakap ni, apa kata mereka? Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Engkaulah ayah, engkaulah emak. Kami tebus engkau ya Rasulullah dengan mak bapak kami tebus. Beberapa hari yang lalu khutbah Jumaat yang lepas saya baca khutbah di Masjid Airport. Kebetulan di seluruh Melaka khutbah tajuk berkaitan tentang Maulidur Rasul. Maka kami bawakan satu hadis. Hadis tersebut menceritakan satu hari Nabi SAW berkata kepada para sahabat di atas mimbar, rajulun ataupun abdun, seorang hamba, khayyarahullah, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia dua pilihan. Pilihan yang pertama ni, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba ini untuk dapat dan merasai nikmat dunia dan segala isi dunia yang dia ada ni. Kalau dia nak, dia boleh ambil benda tu, dunia dia boleh dapat. Dan yang kedua, pilihan yang kedua ni, seorang hamba ni yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada dia ni, iaitu dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan pilih untuk berada dengan kelebihan yang terdapat di akhirat. Maka kata Nabi SAW, faqtaru ma 'indallah, maka aku pilih apa yang ada di sisi Allah. Bila mana cakap saja macam tu, apa berlaku? Seorang sahabat, nama dia Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ni di antara sahabat yang paling rapat dengan Nabi SAW. Beza umur 2 tahun saja. Abu Bakar dengan Nabi SAW beza umur 2 tahun. Kawan daripada kecil ni, kawan sepermainan sampai ketua. Ni yang kata Abu Bakar As-Siddiq. Bila dia dengar saja Nabi SAW cakap macam tu, maksudnya Nabi kata, aku ni diberi dua pilihan. Pilihan duduk kat dunia dengan pilihan pilih untuk pergi ke akhirat. Maksud pergi ke akhirat ni apa dia? Matilah cerita dia ni. Cerita dia bila seorang tu dia pilih akhirat, dia tak mau lagi dah duduk kat dunia, dia nak pergi duduk di sisi Allah. Kerana wama 'indallahi baqin. Apa yang ada di sisi Allah itu akan kekal selama-lamanya. Walal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan akhirat itu lebih kekal berbanding dengan dunia yang sekejap ini. Apa berlaku dekat Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menangis dalam masjid ketika Nabi SAW tengah baca khutbah tu. Apa dia kata? Fadainaka ya Rasulullah bi abi wa ummi. Wahai Rasulullah, aku sanggup tebus engkau dengan mak aku, dengan bapa aku. Engkau duduklah dengan kami. Ya Rasulullah, duduklah dengan kami di dunia ni ya Rasulullah. Jangan engkau tinggalkan kami dalam keadaan yang macam ni, sehingga sanggup ditebus dengan mak bapa mereka. Inilah yang dinamakan sebagai cinta. Nampak tak cinta? Cinta yang macam mana? Bila mana Abu Sufyan dia tengok Khubayb dengan siapa? Dengan Zaid ni. Bila mana ditanya, hampa nak tak bawa Muhammad mai dekat sini, kami lepas ke hampa? Dia kata, hang nak suruh aku duduk senang lenang dekat rumah, kemudian hampa nak bunuh orang yang paling kami sayang. Dia kata, no way, minta maaf, kami sanggup tebus diri dia dengan diri kami sendiri. Bila dengar saja Abu Sufyan, dua orang ni cakap macam tu, apa kata Abu Sufyan? Abu Sufyan waktu ni dia tak masuk Islam lagi. Kata Abu Sufyan, dia kata, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahada ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Aku tak pernah tengok ada orang yang kasihkan pada seseorang sebagaimana sahabat-sahabat Muhammad ini kasihkan kepada Muhammad. Kasih sahabat-sahabat sampai ke satu tahap ni, tangan terputus ni. Tangan putus. Kiri dan kanan terputus. Wa fi sabilillahi ayyatuhal yad. Demi jalan Allah, wahai tangan kanan.
Demi jalan Allah, wahai tangan kiri, sampai mereka menjadi syuhada di dalam peperangan. Bahkan Talhah, kalau siapa baca kisah Abu Talhah, Abu Talhah ni kisah seorang pemanah yang handal. Dia ni di antara pemanah, satu anak panah dia ni, dia boleh panah 3 orang dengan satu anak panah. Macam mana dia buat satu anak panah, dia boleh panah 3 orang ni? Dia di antara sharpshooter. Nabi SAW suka ada 3 orang sharpshooter Nabi SAW. Yang pertama adalah Abu Talhah Al-Ansari, dan yang keduanya adalah Az-Zubair bin Al-Awwam, yang ketiganya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan ketiga-tiga orang mereka ini di antara orang yang dijamin masuk syurga. 10 yang dijamin masuk syurga. Baik, apa kehebatan Abu Talhah ni? Dia punya ketepatan panah dia. Nabi SAW, kalau siapa baca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, kita akan jumpa bab ketawa Nabi SAW, bagaimana seronok dan sukanya Nabi SAW bila Abu Talhah ni, dia tarik panah dia, kemudian dia lontarkan panah dia tepat kena kepada satu orang musuh ni yang pakai topi besi. Pakai topi besi ni nampak 2 biji mata dengan bahagian mulut dekat bawah, tapi anak panah tepat kena pada lubang mata. Nak cerita dahsyat tak dahsyat Abu Talhah ni? Dahsyat tak dahsyat? Kemudian ketika mana di dalam peperangan Uhud, puak musyrikin Mekah telah datang pada waktu tersebut, Abu Talhah menjadikan belakang dia sebagai benteng kepada Nabi SAW. Dan sebelum berlakunya peristiwa peperangan Uhud, di tapak Uhud ni, kalau siapa yang pernah pergi ke Mekah, kalau mutawif tu yang rajin membaca, dia akan ceritakan kepada ahli jemaah dia. Dia akan cerita dia sebelum berlakunya, Nabi SAW nak bangun berdiri memberikan ucapan kepada para sahabat. Nabi SAW pakai 2 baju besi, bukan 1 baju besi, 2 baju besi Nabi SAW pakai. Bila dah 2 baju besi ni nak bergerak pun bukannya senang. Saya pernah pakai baju besi sekali, bukan saya pergi perang pun, tapi pakai pasal pergi museum dekat negara Arab. Jadi kita tanya, boleh try ke tak? Dia kata boleh. Dia pun angkat boh ke atas belakang kita. Rupa-rupanya baju besi berat, amat berat. Kalau badan kurih keding macam saya ni, pakai baju besi, jalan tu huyung-hayang macam orang mabuk. Okey, baik. Itu belum letak lagi topi besi. Boh pula kelepap ke atas kepala topi besi. Mau kepala dia bergoyang macam ni. Berat topi besi. Topi besi ni ada muncung atas tajam itu, kemudian bahagian bawah dia ni ada rantai pula. Rantai penuh ni, penuh. Dia tutup bahagian leher bahagian belakang. Di tengah depan dia tu, maka ada 2 biji mata, habuan tempat nak tengok. Abu Talhah dia tarik kelepap, dia bagi kena tepat pada mata. Waktu dia panah, macam mana dia buat? Dia tarik, dia panah, kemudian kena seorang, dia berlari sambil memanah dan berlari. Cabut pula panah tu, panah pula orang yang kedua. Cabut pula, panah pula orang yang ketiga. Tu yang kata satu anak panah boleh panah 3 orang tu. Ketika sebelum memulakan peperangan Uhud, apa Nabi SAW buat? Nabi SAW akan memberikan semangat kepada semua para bala tentera, para mujahidin ataupun para sahabat. Maka Nabi SAW nak naik ke atas satu bongkah batu, nak bagi ucapan ni. Nak naik tak boleh naik, nak naik tak boleh naik, pasal badan keras, pasal pakai besi. 2 baju besi, bukan 1, 2 baju besi. Siapa faham kenapa Nabi SAW pakai 2 baju besi? Kalau siapa baca hadis ini, daripada keterangannya menunjukkan bagaimana Nabi SAW dia tidak bertawakal bodoh, orang panggil. Tahu tawakal bodoh? Tawakal ni, tawakal saja tawakal tanpa ikhtiar. Tapi Nabi SAW berikhtiar dan juga bertawakal. Ikhtiar dia untuk hidup, dipakaikan 2 baju besi. Tawakalnya adalah dengan diserahkan urusannya kepada Allah. Bila dah tak boleh nak naik, Abu Talhah ni dia datang, apa dia buat? Dia tundukkan badan dia macam tu. Dia minta Nabi SAW naik dan pijak di atas belakang dia. Nabi SAW pijakkan kaki baginda yang mulia di atas belakang Abu Talhah pada waktu tersebut. Dan apa kata Abu Talhah Al-Ansari? Apa kata Nabi SAW? Nabi toleh kepada Abu Talhah. Nabi kata, au jabalakal jannah, au jabalakal jannah, au jabalakal jannah. Ke atas engkau syurga. Syurga bagi engkau, syurga bagi engkau, syurga bagi engkau. 3 kali dapat syurga. Siapa dia ni? Abu Talhah. Pada cerita di dalam peperangan Uhud. Sebab itu nilai mereka ni, pasal apa dia jadi kuat sampai macam tu sekali? Orientalis barat buat cerita.
Kata orang Talib Barat, orang Arab memang kuat jenis makan roti, jenis duduk padang pasir macam unta Arab lah, macam kuda Arab. Kuda terbaik kuda Arab, unta terbaik unta Arab. Maka orang Arab pun macam tu juga. Tuan-tuan kalau pergi dekat Jordan sana ni, construction ni, buat binaan ni semua ni dikonquer bukan oleh Bangla, bukan daripada Myanmar macam kita, tapi dikonquer oleh Arab Mesir. Pasal apa Arab Mesir ni tubuh badan jadi tingginya dengan badan yang besarnya. Ibu jari tangan jadi besar ibu jari kaki kita tengok, dia dah luar biasa. Kalau dia makan ni ikan sekadar ikan kembung, kita dia makan tu dia bos seekor ikan dalam mulut, dia tarik buat keluar tulang saja. Nak cerita dahsyatnya ni. Itu yang kata Arab ni. Jadi orientalis kata patutlah dia orang ni menang. Patut ni geng-geng Muhammad ni dia menang dalam peperangan. Pasal apa menang dalam peperangan? Pasal depa ni memang jenis kuat. Siapa kata orang Arab orang yang kuat? Sebelum itu mereka kalah pada peperangan. Orang tak muliakan depa sikit pun, melainkan setelah datangnya Nabi SAW. Mereka bukan sebab kuat, tetapi kekuatan mereka adalah kekuatan iman, dan kekuatan mereka disebabkan mereka cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi SAW. Hari ini kita boleh buat macam tu ke? Sebab tu tajuk kita, kalau cinta katakan cinta. Hampa cinta ke tak ni? Cinta Ustaz, gila tak cinta. Kami we love Muhammad. Kami pergi lekat dekat belakang kereta kami Ustaz, kami pergi buat satu stiker, kami lekat kat belakang tu, we love Muhammad, kami sayang Muhammad. Kami buat pula selawat Allahumma salli ala Muhammad kat belakang cermin kereta belakang kami. Kemudian kami buat macam-macam nak ceritakan betapa kami sayang. Baik, sayang kita hanya pada mulut. Kalau kita katakan kita hanya mampu ucapkan sayang kepada Nabi SAW dengan mulut, apakah munafik yang berada di Madinah mereka tak ucapkan? Saya ceritakan beberapa malam yang lepas di mana di Masjid Ubaidullah Yasin, ceramah Maulidur Rasul juga. Apa cerita dia? Cerita berkaitan tentang berkaitan tentang kata yang kita katakan kita sayang ni kepada Nabi SAW ni. Sayang sungguh ke kita? Macam mana dan apa bukti yang mengatakan kita sayang? Takkan sebab cakap mulut. Maka kami bawa kisah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay ni, dia ni mengaku kata dia Islam. Tuan-tuan, kita hari ni patut rasa malu dekat Abdullah bin Ubay. Walaupun dia munafik, kita kena rasa malu dekat dia. Pasal dia ni mai masjid. Walaupun dia orang munafik, tapi dia mai masjid. Yang kata Abdullah bin Ubay ni, cuma Abdullah bin Ubay bin Salul ni, dia masalahnya dia mai masjid waktu majlis. Waktu tak majlis dia tak mai masjid. Dia mai masjid waktu orang ramai. Waktu orang tak ramai dia takkan mai masjid. Bila time orang ramai-ramai dia akan mai dan dia akan duduk depan sekali. Hari Jumaat, solat hari raya, ketika mana ada apa-apa majlis, dia akan datang dan dia duduk kat depan. Apa yang dia buat ni, Abdullah bin Ubay ni, dia duduk dekat saf depan ni sebelum Nabi SAW masuk. Dia dah masuk dah. Kemudian apa dia buat? Dia tunggu Nabi SAW masuk. Nabi SAW masuk saja dia akan bangun berdiri. Dia letak tangan macam ni, macam orang berikrar, macam tabik. Dia kata, nashhadu annaka Muhammadur Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, aku naik saksi sesungguhnya engkau adalah pesuruh Allah. Kalau kita hari ni, contoh kita katakan malam ni, ketua menteri akan datang. Kalau ketua menteri akan datang, macam-macam orang hak kita tak pernah tengok mai ke masjid, dia akan mai masjid. Kat mana tempat dia duduk, dia mai duduk kat depan. Masuk saja ketua menteri, dia akan bangun berdiri. Assalamualaikum bos, apa khabar? Kata, hang bagus ya, aku mai hang tengok. Aku pergi masjid ni, muka hang ada, aku mai masjid ni, muka hang ada juga. Baik, dia pun waktu tu dia kata, saya memang kat mana tempat bos pergi, saya mesti ikut punya. Baik, so apa tujuan dia? Ini cerita kipas lah ni. So macam itulah perangai Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi dalam hati dia penuh dengan nifaq. Dia benci kepada Nabi SAW. Dia benci pada sunnah Nabi SAW. Sampaikan Nabi SAW jadikan pembeza di antara puak munafik dengan puak yang beriman. Apa pembezanya? Al-farqu bainal mu'min wal munafiq. Beza di antara orang yang beriman dengan orang yang munafik pada dua waktu solat.
Solat apa? Solat Isyak yang dilakukan secara berjemaah dan juga solat subuh yang dilakukan secara berjemaah. Kerana dua solat ini, solat yang dipanggil solat as-siqal. Apa dia as-siqal? Solat yang paling berat melainkan pada orang yang beriman. Siapa yang susah nak main masjid waktu solat subuh, susah nak main masjid ketika solat Isyak, awas, dia telah dihinggapi. Dia bukan orang munafik, tapi penyakit munafik dah ada pada dia pada waktu tersebut. Pasal Nabi SAW jadikan pembeza. Jangan jadi kita ni macam orang munafik, mereka tak boleh main pada dua tempat. Dua tempat, dua solat ini solat yang Nabi SAW kata, "Lau ya'lamun nas ma fil atamati." Kalau manusia tahu apa yang ada pada kegelapan, la atauhu walau kana habwan. Mereka sanggup datang walaupun dalam keadaan merangkak pun mereka sanggup main. Main mana ni? Main masjid. Ni Nabi kita Muhammad SAW, kita takkan sanggup main sampai ke masjid ni melainkan disebabkan cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi SAW dan cintakan kepada sunnah Nabi SAW. Sebab tu bila kita katakan ramai orang boleh mendakwa cinta ke apa-apa dakwaan yang dia boleh kata, tapi belum tentu. Sebab tu saya bawa di antara salah satu hadis daripada Al-Imam Al-Bukhari. Dia rekodkan satu hadis daripada Nabi SAW. Apa kata Nabi? "Lau yuqtan nas bida'wahum ladda'a nasan dima'a rijalin wa amwalahum." Seandainya manusia ni boleh diterima semua pengakuannya, kalau manusia boleh mengaku, boleh diterima semua benda yang kita mengaku ni boleh diterima, ramai orang yang akan tuntut darah dan harta orang lain. Dia kata ni kereta saya ni. Kalaulah boleh diterima pengakuan. Maknanya apa kat sini? Walaupun orang tu dia kata cinta, belum jangan terima lagi. Kalau kita kata cinta, nanti saat sekejap. Kita nak cek dulu, betul ke yang kata cinta ni? Pasal tu kalau cinta, katakan cinta. Kalau cinta, apa tanda dia supaya kita nampak aku ni cinta ataupun tak cinta? Nak tengok ni yang kita ni macam mana ni, kita cinta ataupun tidak kepada Nabi SAW. Baik, maka setiap di antara kita pada malam ni wajib untuk kita ketahui kalau kami cinta ni apa bukti dan apa tanda kecintaan kita ni kepada Nabi SAW. Maka diringkaskan cerita, di sana ada beberapa tanda dan bukti yang menunjukkan yang kita ni betul-betul cinta dan kasih pada Nabi SAW. Ambil dulu yang pertama. Apa dia yang pertama? Orang yang cinta kepada Nabi SAW, dia akan mencontohi dan akan mengamalkan sunnah Nabi SAW. Orang yang cinta, dia mesti akan mencontohi dan dia akan mengamalkan sunnah Nabi SAW. Dan dia akan ikut semua manhaj yang dibawa oleh Nabi SAW. Dia tak lebih dan dia tak akan kurang sikit pun. Apa yang Nabi SAW buat, itulah yang dia pegang. Sampaikan Nabi SAW sebut dekat kita, "Adzu 'alaiha bin nawajid." Gigit dengan gigi geraham sunnah ni. Tu kalau orang cinta, apa nak tahu? Kita ada tak kita mencontohi Nabi SAW? Baik, ada tak kita mengambil sunnah Nabi SAW? Kita ambil hal simple sekali lah, hal senang. Kita test tengok. Kita test malam sikit malam ni, no? Okey, baik. Sunnah ketika makan, baca? Okey. Baca apa? Bismillah ke baca doa? Doa ke bismillah? Okey. Doa. Okey. Ada kata bismillah. Ibu-ibu kita? Dua-dua. Okey. Siapa yang makan dia baca doa, dia tak mengamalkan sunnah, dia belum lagi mengamalkan sunnah. Siapa dia makan, dia pun baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, dia belum lagi melaksanakan sunnah. Walaupun dia dah baca doa. Habis tu bila jadi sunnah? Ya ghulam, sammillah wa kul biyaminik wa kul fima yalik. Wahai anak, wahai budak, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kanan, makanlah makanan yang ada kat depan terlebih dahulu. Menunjukkan sunnah di sini adalah mengucapkan, disebut sebagai tasmiyah. Sammillah, ucapkan tasmiyah. Dia ada dua beza, satu al-basmalah, satu at-tasmiyah. Al-basmalah bismillahirrahmanirrahim. At-tasmiyah bismillah. Walaupun tuan-tuan baca doa 30 minit sebelum nak makan, kalau makan tak baca bismillah, tetap kita belum lagi mendapat pahala sunat ketika makan. Melainkan setelah kita nak ngap saja, kita pun sebut bismillah.
Nampak? Itu antaranya. Antaranya sunnah. Okey. Apa dia lagi di antara sunnah? Sunnah yang teramat banyak. Ada sunnah yang wajib, ada sunnah yang hukumnya sunat. Sunnah ni sunnah yang amat banyak. Maka apa kita buat? Kita mencontohi Nabi SAW dalam semua perbuatan. Apa yang Nabi SAW suka? Suka masjid, suka majlis ilmu, suka apa? Suka ibadat. Okey, suka apa? Dari segi akhlak dia. Maka ada tak kita ikut? So kita lihat di sini, ini di antara cara yang pertama nak kenal aku ni cinta atau tak cinta. Mencontohi dan mengikuti sunnah Nabi SAW. Ni yang pertama. Baik. Maka sebab itu kalau kita lihat di sana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, qul, katakan kepada mereka wahai Muhammad, in kana aba'ukum wa abna'ukum, kalaulah mak bapak mereka dan anak pinak mereka, wa ikhwanukum, dan sahabat-sahabat saudara-saudara mereka, wa azwajukum, dan juga pasangan-pasangan hidup mereka, wa ashiratukum, dan kaum kerabat mereka, wa amwal, dan juga harta benda, wa amwalun iftaraftumuha, harta benda yang dia sayang sangat-sangat ni, wa tijaratan takhshawna kasadaha, dan perniagaan yang dia takut rugi ni, wa masakin tardawnaha, dan tempat tinggal yang dia duk bangga-banggakan. Kalau semua benda ni ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, dia lebih cintakan kepada benda tu tadi daripada Allah dan Rasul. Allah kata fatarabbasu, maka awas, tunggulah nasib kalian, hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah datangkan perintahnya. Maknanya awas kepada orang yang tak sayang pada Allah, tak sayang kepada Nabi, dia lebihkan dunia berbanding dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi SAW. Ni sebab tu penting bagi kita yang pertama mencontohi Nabi SAW, bahkan kita mengamalkan sunnah baginda SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, sahabat-sahabat rahimakumullah, di antara yang kedua, banyak mengingati dan menyebutnya. Apa maksud banyak mengingati ni? Kerana orang yang mencintai sesuatu, dia akan banyak mengingati dan banyak menyebut. Baik, di antara banyak mengingati dan banyak menyebut ni, selain daripada berselawat, dia sukakan membaca hadisnya, dia banyak menyebut. Duduk-duduk ni Nabi kita Muhammad SAW ni, kalaulah Nabi kita ada contoh, waktu makan ni, sunnah makannya macam ni, jadikan nama Nabi SAW selalu disebut di dalam rumah kita. Ada tak pernah kita perkenalkan kepada anak pinak kita ni nama Nabi SAW? Pernah tak kita kat dalam rumah kita ni kita membaca apa-apa petikan ataupun hadis? Tuan-tuan ingat tak cerita Piramli tiga apa? Tiga Abdul tu kan? Apa Abdul apa? Abdul Wahab, Abdul Wahub, ada Wahib kan? Tiga Abdul tu kan? Cerita apa tu? Cerita apa namanya yang dia apa kata susah dia lari macam jebon. Yang tu cerita apa tu? Apa tu cerita apa tu? Ingat? Doremi. Okey, betul-betul Doremi. Satu lagi pula, hidup pun susah, mati pun susah. Sudah mati pegang bendera. Itu cerita apa? Madu tiga. Okey, baik. Dahsyat, semua ingat ni. Baik, semua ingat. Baik. Sahabat-sahabat rahimakumullah. Okey, kalau dah ingat cerita Piramli, saya nak tanya satu dan minta ikhlas. Minta ikhlas betul-betul jawab. Kalau betul, sila angkat tangan. Jangan malu, angkat je tangan. Siapa di antara kita yang ada kat dalam masjid ni yang menghafal satu hadis ada kat dalam dada dia? Satu saja, saya tak minta 10. Satu hadis Nabi SAW ada kat dalam dada. Sila angkat tangan. Satu hadis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada ibu-ibu kita? Tak ada. Okey. Baik, daripada jumlah yang saya kira mungkin 100 lebih ataupun 200 orang yang ada kat dalam masjid ni, tak sampai 10 orang yang di dalam dada dia ada hadis Nabi SAW. Rasa-rasa apa kita nak jawabkan Nabi SAW? Esok kita nak pergi jumpa Nabi ni. Baik, apa yang hang bawa untuk aku ke akhirat? Ya Rasulullah, ana min ummatik. Wahai Rasulullah, aku ni salah seorang daripada umat engkau. Kita perkenalkan diri kita dekat Nabi ni sallallahu alaihi wasallam. Semua kita, tak kira siapa pun, apa pangkat pun kita mesti pergi jumpa punya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak, bukan sebab pasal kita nak jumpa, pasal kita memang sebab pasal waktu tu tak ada siapa pun dah yang boleh tolong kita. Kita pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kata ya Rasulullah, ana min ummatik, aku ni umat engkau ya Rasulullah.
tolong berikan syafaat engkau kepada aku ya Allah. Apa perasaan kita kalau Nabi SAW kata, ana la a'rifuk, aku tak kenal pun siapa engkau ni. Apa perasaan kita kalau Nabi SAW dia tanya kita ni, apa bukti yang mengatakan engkau ni umat aku? Kita pun gaul-gaul kepala. Kat belakang kereta saya lekatkan stiker We Love Muhammad. Baik. Baik, tak apalah, tak apa. Apa kata-kata aku yang kau ingat? Apa kata-kata aku yang kau ingat? Kalau betul kita sayang dekat bapak kita, kita mesti ingat punya ni. Kita mesti tahu pesan bapak kita. Bapak saya ingat lagi pesan bapak saya ketika dia nak hantar saya pergi belajar. Ketika sampai dekat airport, dia pesan dekat saya, aku hantar hang ni bukan hantar saja-saja. Aku dah habis duit dekat hang ni. Aku nak sesuatu benda daripada hang. Aku tak mau pun dunia, tapi aku nak kalau aku mati besok, anak aku sendiri yang akan uruskan jenazah aku. Dia akan ke bumi, dia akan mandikan aku, dia akan solat jenazahkan aku, dan dia akan bawa aku sampai ke kubur. Saya ingat lagi kata-kata dia. Pasal apa saya ingat? Pasal dia pesan dekat saya. Kemudian saya sayang dekat dia. Sebab tu kita ingat seluruh kata-kata dia. Bila kita nak buat sesuatu benda ni, kita ingat, bapak, mak aku ni, bapak aku ni. Nampak tak? Tapi kalau kita kata kita sayang, kalau dah satu hadis Nabi SAW pun kita tak mampu nak ingat, walaupun satu hadis. Banyak hadis-hadis yang pendek, tapi kita tak concern, kita buat tak peduli saja. Apa nilai kasih sayang kita pada waktu tersebut? Sahabat-sahabat rahimakumullah. Sebab tu kita katakan, ya, di antara salah satunya banyak kita menyebut. Kena banyakkan menyebut kisah-kisah tentang Nabi SAW. Tujuan saya datang ni, kalau tanya saya, Ustaz sambut ke Maulidul Rasul? Sebenarnya saya tak sambut, tapi saya datang sebab memang yang ni lah yang kita nak. Kalau betul nak buat, kita buat macam ni majlis. Ada orang yang memberikan tazkirah, memberikan peringatan, nak tune balik kita ataupun nak memperbetulkan yang mana salah, supaya kita kembali balik kepada landasan yang Nabi SAW bawa. Sebab itu disebut kepada kita, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Allah telah memberikan satu anugerah kepada orang yang beriman. Maknanya Nabi kita Muhammad SAW ni adalah satu anugerah. Anugerah ni apa? Nikmat lah Allah bagi kepada kita ni. Salah satu nikmat, nikmat kita kenal agama melalui Nabi SAW. Kalau bukan Nabi kita Muhammad SAW ni, tak tahulah bagaimana keadaan kita pada hari ini ni. Sahabat-sahabat rahimakumullah, maka sebab itulah nak tak nak kita kena banyak ingat dan banyak menyebutnya. Sahabat-sahabat tahu ke tak Nabi kita Muhammad SAW ingat dekat kita? Hari ini kalau kita ingat pada orang yang kita tak kenal, orang kata gila. Ataupun ingat pada orang yang tak wujud, yang lama, yang kita tak tahu pun, orang kata gila. Tapi macam mana dengan Nabi SAW? Tadi petang saya sebut, di antara kisah rutin apa yang Nabi SAW buat. Tuan-tuan tahu tak? Kita biasa pergi kubur waktu mana? Hari raya bukan? Hari raya. Pergi kubur waktu mana? Time raya ialah pergi. Kadang-kadang lah ada waktu rasa teringat nak pergi, kita pergi. Tuan-tuan tahu tak? Di antara salah satu kelaziman Nabi SAW pergi kubur waktu mana? Kalau siapa baca, ya betul. Siapa baca hadis, Nabi SAW pergi kubur pada waktu tengah malam. Tengah malam Nabi SAW pergi kubur. Pasal apa ni Nabi SAW pergi kubur tengah malam ni? Awak pergi menurun nombor ekor ke? Bukan. Pasal apa? Pasal ingat dia dekat para sahabat dia yang dah meninggal dunia ni. Betapa ingatan Nabi SAW ni pada umatnya satu ingatan yang amat luar biasa. Sampai dia sanggup pergi waktu tengah malam. Dan dia pergi, dia tak pergi saja. Dia bukan pergi cabur rumput, dia bukan pergi bersihkan kubur, tetapi dia pergi untuk mendoakan kepada orang yang telah meninggal dunia. Bila waktunya? Waktu tengah malam. Tuan-tuan berani pergi tengah malam? Nak mampus, orang Kedah kata. Nak mampus. Sebab tu saya pelik pasal apa orang kita ni dia jadikan kubur tempat yang menakutkan. Sebelah sini saya tak tahu, kalau pergi belah Melaka sana, Bukit Baru, Bukit Piatu, Bukit Katil, pergi kat Peringit, kubur-kubur dia letak kain putih. Dah lah kubur tu tengok menakutkan, buat pula kain putih kat atas apa namanya, batu nisan. Saya ingat waktu zaman budak-budak darjah 4, darjah 5, pergi rumah kawan, balik waktu malam. Kebetulan malam Jumaat. Balik malam Jumaat, naik basikal lalu ke kubur. Nampak saja kubur, tiba-tiba kan kat atas kubur orang tanam pokok bunga melur, pokok bunga-bunga yang wangi. Lalu bau bunga melur tu. Kita pun kayuh laju, perpam kayuh. Rantai jatuh lah. Alamak, rantai jatuh. Apa buat? Pandang basikal, lari. Pasal takut.
Saya duduk di Jordan, kebetulan rumah dekat kubur. Rumah dekat dengan kubur. Orang Arab saya tabik dekat dia orang. Pasal dia tak ada hantu raya, dia tak ada hantu maklimah, dia tak ada Pontianak, dia tak ada jerangkung. Dia tak ada cerita benda yang kubur ni, benda yang menggerunkan ni. Dia tak ada. Cuma saya tak suka, dia tak takut langsung dekat kubur. Sampai tak ada perasaan langsung. Waktu malam, apa dia orang buat? Hantu kubur tak ada, yang ada manusia yang jadi hantu kubur. Dia duduk bertenggek kat atas kubur, relax, dia isap rokok, duduk menyembang kat atas tu, pompang-pompang. Atas kubur, budak-budak kita berani pergi duduk lepak kat atas kubur. Haram, tak berani. Ni orang Arab, dia duduk lepak kat atas kubur. Sampai gelandangan ni ada yang buat rumah kat atas kubur. Pasal rumah kat atas kubur tak kena, tak ada siapa kacau pun. Duduk tidurlah berapa bulan, berapa tahun pun, tak ada siapa akan kacau dia. Nah, itu beza di antara kita dengan mereka. So Nabi SAW antaranya dia suka pergi kubur di waktu tengah malam. Pasal apa nak doakan? Satu ketika ni di antara detik sebelum kewafatan Nabi SAW. Nabi SAW pergi ke kubur, dia kata aku rindu kepada sahabat aku. Aku rindu ni dekat sahabat-sahabat aku ni. Sahabat-sahabat yang turut serta pada waktu tersebut kata, "Ya Rasulullah, alasna sahibuka?" Wahai Rasulullah, bukankah kami ini sahabat engkau? Kata Nabi SAW, tidak, bukan kamu yang aku masukkan. Maksud sahabat bagi aku ni, "Malam yarani fi hayati walakin yu'minu bi." Mereka ni tak pernah pun jumpa aku ketika aku hidup, tetapi mereka boleh beriman kepada aku. Siapa ni mereka ni? Kita lah. Pernah jumpa Nabi? Tak pernah pun. Sekali pun mimpi ke jumpa ke tak pernah, tetapi kita boleh ingat kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW rindukan pada umat yang ingat kepada dia walaupun tak pernah jumpa. Dan saya faham tuan-tuan buat macam ni pasal nak ingat, tapi tak cukup ingat untuk satu malam ni saja. Kemudian esok, lusa, tulat, tungging, terbalik, kita dah tak ingat lagi dah dekat Nabi. Yang ni tak mau. Hak ni hanya sekadar nak ambil momentum, nak jadikan motivasi saja supaya kita lebih ingat lagi lepas ni. Hak saya cerita ni tak ada pun 0.001. Sikit sangat yang saya cerita ni, sedangkan ceritanya lebih lagi daripada tu. Malam ni sebagai satu momentum saja supaya kita nak lebih ingat. Bukan tujuan nak ingat pada malam ni, tapi kita nak ingat sepanjang hidup kita ni tentang diri Nabi SAW. Itulah dia Nabi kita Muhammad. Baik, sahabat-sahabat rahimakumullah, di antaranya juga, di antara tanda cinta kita selalu sebut tentang keutamaan Nabi SAW, kemuliaan dia, sifat dia, akhlak. Kita jadikan Nabi SAW ni sebagai bahan cerita, bahan perbualan kita. Bila last ni kita cerita pasal Nabi SAW hari ni? Malam ni lah Ustaz. Pagi tadi ada? Tak ada. Tengah hari ada? Tak ada. Para sahabat ni mereka menjadikan diri Nabi SAW sebagai satu perbualan mereka. Satu perbualan saya bawa kepada sahabat-sahabat kisah bagaimana Nabi SAW ni teramat dekat dengan hati sanubari para sahabat. Sampaikan kisah ini diceritakan pasal sifat yang ada ni. Kalau kita ambil kisah-kisah tentang Nabi SAW ni, kita rasa Masya Allah, patut pun kita sayang dan kasih. Hari ni pasal apa tak berapa nak kasih, kita hanya disebut mulut, tapi pada hati kurang pasal kita tak kenal betul-betul. Saya bawakan satu kisah yang menceritakan. Cerita apa? Kisah bagaimana pada waktu tersebut. Pada waktu tersebut seorang sahabat yang bernama Jabir. Nabi SAW ni baru pulang daripada peperangan Bani Mustalik. Bani Mustalik ni satu perkampungan orang Yahudi. Nabi SAW baru balik daripada situ. Kemudian menjadi kebiasaan Nabi SAW ni, dia akan melihat-lihat. Lihat apa? Kalau ada orang yang tertinggal di belakang. Ketika berjalan ni, yang kata baiknya Nabi SAW, kalau kita bos ni, aku bos. Bila berjalan ni, menonong pergi ke depan, dia tak boleh. Dah kat belakang tengok anak buah kat belakang, lantak, hang lah, aku ketua, hang yang patutnya ikut aku. Tapi tak Nabi SAW. Ni tengah dia berjalan ni, satu kumpulan yang banyak ni, Nabi dia toleh-toleh ke belakang. Toleh-toleh mana-mana, sekolah ni, mana dia ni seorang ada, yang ni, dia perhatikan di belakang. Itulah tanggungjawab seorang pemimpin. Dia bukan sekadar tengok perut dia, tengok temolok dia, tapi dia tengok juga pada orang belakang dia. Kalau siapa baca di dalam peperangan Tabuk, ada beberapa orang tak datang. Nabi kejap-kejap jalan, Nabi toleh. Kalaulah sahabat tu datang, kejap-kejap jalan toleh ke belakang. Sayangnya dia kepada para sahabat ni. Maka apa Nabi SAW buat pada waktu tersebut? Maka bila dia toleh ke belakang, dia dapati ada orang yang tertinggal jauh kat sana. Ada seorang sahabat yang sedang menunggang unta, tapi unta dia duduk belakang sekali.
Dia orang ikut kita naik kereta. Ikut pergi mana? Pergi ke Kedah. Ustaz Najib kat depan, orang lain kat belakang pula, Dr. Akmal kat belakang. Lepas dia lagi 2-3 kereta, 4 biji kereta, 8 biji pergi ke Kedah. Baik, apa kita buat? Mentang-mentang kereta kita enjin besar, kita tetap zup 200 berdefuk pergi. Baik, habis tu orang belakang bawa 110. Berapa jauh tinggal? Tak ingat dah. Jumpa dekat tapah. Yang tu ciri-ciri ketua hak tak baik sekali. Kalau ketua yang baik, okey. Jalan aku duduk kat depan, hampa ikut kat belakang. Siapa yang tertinggal tengok-tengok. Tunggu, jadikan ada seorang dia duduk kat belakang ni tukang pantau. Kalau ada orang yang tercicir. Tapi Nabi SAW tak. Dia akan jelantik seorang. Seorang ni kerja dia ni dia berjalan di belakang sekali. Dia kena berjalan jauh ke belakang. Sebab kalau ada barang yang tertinggal ataupun terjatuh, dialah akan jadi tukang kutip pada waktu tersebut. Di samping waktu tu Nabi dia toleh ke belakang. Baik. Bila dia toleh tu dia nampak ada orang yang terlewat ataupun tertinggal di belakang pada waktu tersebut. Maka apa Nabi SAW buat? Nabi kata, pergi dulu. Jalan dulu hampa semua. Aku tunggu kat sini. Kalau kita takkanlah kita katakan seorang bos nak kata okey yang lain jalan, saya tunggu anak buah saya kat belakang. Kita takkan buat macam tu. Kita suruh orang lain hang tunggu kat sini saat lagi dia sampai. Tak. Tapi Nabi SAW yang tunggu. Nabi pun tunggu. Bila Nabi SAW tunggu sampailah sahabat yang ke belakang tadi sampai. Sahabat itu adalah Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Baik, Jabir pun sampai. Apa masalah yang menyebabkan dia lambat ni? Kuda dia ni ada masalah. Kuda tunggangan, unta yang dia naik ni unta yang amat lemah dan amat perlahan. Maka Nabi SAW pun tolong selesaikan masalah dia. Apa Nabi SAW buat? Nabi dudukkan unta tu. Nabi pegang kepala unta, Nabi dudukkan unta tu pun duduk. Ketika mana unta tersebut duduk, maka kata Jabir radhiyallahu an, Nabi SAW ambil tongkat daripada Jabir. Dia ambil tongkat ni, tongkat yang orang gunakan untuk cuit ataupun pukul unta supaya dia berjalan ni. Nabi SAW ambil tongkat, kemudian diketuk beberapa kali ketukan yang perlahan ke atas unta tersebut. Dan kata Jabir, demi Allah, dia kata tiba-tiba unta tu terus bangun dan berlari dengan pantas sampai dia memotong unta Nabi SAW. Daripada tak kuat, Nabi tium sikit je ketuk, pap. Tuan-tuan jangan pergi buat pula kat kereta sekejap lagi macam tu. Jadi tak, jangan tanya ustaz, apa nak Nabi baca? Saya nak pergi baca dekat kereta saya supaya dapat speed lebih laju. Tak. Nabi pergi ketuk, unta tadi tu jadi laju yang teramat dengan mukjizat yang ada pada Nabi SAW. Baik, tapi maksudnya macam ni lah. Jabir naik kereta kancing, kita naik kereta Mercedes. Kereta kancing tertinggal kat belakang, kemudian kita pergi dekat kereta kancing, kita tolong dia. Apa masalah? Kereta ni slow sangat lah. Okey, slow sangat. Apa kita bantu? Kita tune, kita buat turbo sikit dekat dia, bagi dia jadi laju. Baik, jadi kereta kancing itu dah jadi laju. Tapi yang menariknya, apa Nabi SAW kata pada dia waktu tersebut? Nabi SAW pada waktu tersebut tak ada orang lain dah di tengah padang pasir, tinggal mereka berdua. Jabir ni anak muda. Nabi SAW menyantuni dia, santuni Jabir pada waktu tersebut. Kata Nabi SAW, dia kata, Jabir, juallah dekat saya unta engkau. Wahai Jabir, juallah dekat saya unta engkau. Jabir kata, ya Rasulullah, aku takkan jual pada engkau ya Rasulullah. Kalau engkau dah inginkan unta yang aku ada ni, engkau ambil ya Rasulullah. Aku hadiahkan percuma. Tak payah bayar pun dekat aku. Jangan letakkan harga ya Rasulullah. Kalau engkau nak unta aku ni, engkau sila ambil. Jangan letakkan harga. Baik, kemudian kata Nabi SAW, tak, aku takkan ambil melainkan engkau letakkan harga. Baik. Kemudian dia kata, tak apalah kalau macam tu, engkau lah ya Rasulullah, engkau letakkan harga. Aku tak sanggup nak letakkan harga, tapi engkau letakkan harga, aku akan terima. Baik, kemudian Nabi SAW tanya dia, wahai Jabir, nak jual tak unta ni pada aku dengan harga 1 dirham? Tuan-tuan, tu imam bergurau dengan apa? Dengan Bilal. Bilal pakai kereta apa? Kereta Wira, imam. Baik, Bilal jual dekat saya berapa? RM10. Imam cakap agak-agak lah, imam nak gurau. Okey, takkanlah kereta Wira RM10. Ni Nabi SAW ni, dia boleh pergi cakap dekat Jabir. Bila Jabir tanya, ya Rasulullah, engkau lah letakkan harga, takkan aku nak letakkan harga? Apa kata Nabi SAW? Baiklah, apa kata Jabir? Aku beli engkau punya unta dengan harga 1 dirham. 1 dirham kan cerita, Nabi kan banyak sebut 1 dirham ni. Baik, 1 dirham aku nak beli kata engkau.
Baik. Apa kata Jabir waktu tersebut? Jabir kata, ya Rasulullah, kalau 1 dirham aku sudah rugi. Tak, kalau unta aku nak jual 1 dirham. Tadi kata nak bagi percuma. Sekarang ni kata rugi pula. Jabir kata, ya Rasulullah, rugilah aku kalau 1 dirham. Baik. Sebenarnya Jabir dia tahu Nabi SAW bergurau. So poinnya apa dekat sini? Nabi SAW bergurau tengah panas terik di tengah padang pasir. Dengan siapa? Dengan orang marhain, orang yang tak ada pangkat apa-apa pun, orang yang tak ada apa, seorang anak muda yang bernama Jabir. Jabir ni muda lagi. Nabi pergi santuni dia. Nabi kata, jual dekat aku. Ni macam perbualan yang dijadikan gurauan. Jual dekat aku dengan harga RM1. Takkan RM1. Okey, takkan RM1. Kalau RM1 aku akan rugi. Maksudnya dia balas balik. Janganlah macam tu, tak kalah RM1. Maksudnya gurauan. Dia balas balik gurauan Nabi SAW pada waktu tersebut. Baik, akhirnya apa kata Nabi SAW? Baik, kalau RM1 tak mau, 1 dirham tak mau, apa kata engkau jual kepada aku dengan harga 2 dirham. Baik, akhir sekali daripada 1 dirham, daripada 2 dirham ni, sambil berjalan ni tak habis lagi dia bercakap ni. 3 dirham, murah, 4 dirham, 5 dirham, 6 dirham. Dalam hadis ni adalah hadis yang sahih. Akhirnya Nabi SAW naikkan harga sampai jadi 200 dirham. Okey, tadi berapa? 1 dirham. Sekarang dah jadi 200 dirham dah pada waktu tersebut. Maka akhirnya mereka pun berhenti tawar-menawar. Ketika sampai di Madinah, Nabi SAW ambil 200 dirham, kemudian diberikan kepada Jabir pada waktu tersebut. Baik, Jabir pun terima tak? Jabir terima 200 dirham, diberikan unta tadi kepada Nabi SAW. Tuan-tuan tahu apa Nabi SAW buat? Tuan-tuan ambil unta tu tadi, kemudian tuan-tuan Nabi SAW ambil unta tu, kemudian Nabi SAW pergi kepada Jabir dan kata Nabi SAW kepada Jabir, wahai Jabir, unta ini aku hadiahkan kepada engkau. So apa Jabir dapat? Dia dapat 200 dirham dan dia dapat dengan seekor unta yang diberikan oleh Nabi SAW sebagai hadiah. Mana nak cari ni? Bukan sebab dia katakan manusia yang selembut, kita katakan semulia dengan mempunyai akhlak yang macam tu, dia adalah seorang bos, dia adalah seorang pemimpin, bahkan dia boleh menyantuni orang yang macam tu, sampai macam tu sekali. Luar biasa tuan-tuan. Dia beli, akhirnya apa dia buat? Kemudiannya pula diberikan duit dan waktu yang sama dipulangkan barangan yang dipunyai oleh Jabir dengan mengucapkan, ini adalah hadiah yang aku berikan kepada engkau. Baik, sahabat-sahabat rahimakumullah. 4-5 malam yang lepas, saya pergi mengajar di satu tempat di Bukit Katil. Ketika pergi mengajar kat situ, ada seorang pakcik yang saya pandang dia, saya amat tersentuh pada hati. Yang pertama sebab dia pangkat bapa bagi kita, usia 84 tahun. Tak pernah tinggal solat tahajud semenjak berusia 40 tahun sampai usia 84 tahun hari ini, tak pernah tinggal solat tahajud. Tiap-tiap malam dia buat 20 rakaat solat tahajud. Siapa dia ni? Pak Haji Ibrahim nama dia. Pak Haji Ibrahim ni dia ada seorang kawan dia. Kawan dia pula baru meninggal dunia, Haji Mak Jaya. Haji Mak Jaya ni meninggal suami isteri disebabkan Covid. Waktu PKP baru-baru ni, dua orang suami isteri meninggal. Dan apa berlaku setelah dia meninggal? Orang yang tahu main cerita dekat saya, dia kata, Ustaz tahu tak apa berlaku? Dia jual satu bidang tanah. Dia jual satu bidang tanah dengan harga sekian-sekian, 180,000, lebih kuranglah 180,000 ringgit. Kemudian dia orang pun bayar kepada dia harga 180,000. Kemudian tanah pun dia orang dapat. Kemudian duit 180,000 tu dipulangkan. Dia kata, saya sedekahkan duit 180,000 ni tadi. Sahabat-sahabat, dia mungkin solat malam tak banyak, dia mungkin baca Quran tak banyak macam kita, tapi dia mempraktikkan salah satu daripada sunnah Nabi SAW. Orang yang nak buat kebaikan kepada manusia, dia nak jadi manusia yang paling bermanfaat kepada orang yang lain. Pasal Nabi SAW berkata kepada kita, khairun nas, siapa orang yang paling terbaik? Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling terbaik ni orang yang mampu jadikan diri dia ni paling bermanfaat pada siapa pun, maka dia adalah orang yang paling terbaik. Itulah orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Bukan maksud kalau sekadar kita nak, kita katakan kita pakai jubah macam saya, semua orang boleh pakai jubah lah macam saya. Kalau nak katakan untuk selempangkan kain kat bahu saya, semua orang boleh buat lah. Kalau nak katakan kita ikat serban ke, kita pegang tasbih ke, benda ni semua orang boleh buat. Sebab tu kalau siapa yang belajar ilmu tarbiyah ataupun ilmu tasawuf ni, dia ada dua perkataan yang mesti kita kena ingat. Satu dipanggil at-tahalli, yang kedua at-takhalli.
Apa dia at-tahalli ni? At-tahalli ni memperhiaskan diri. Nak tunjuk kita ni orang yang soleh tak susah tuan-tuan. Tuan-tuan boh pada pangkal nama haji sekian-sekian. Boh sikit asyikh, boh sikit tuan guru. Dah nampak macam soleh. Bawa jalan pegang tasbih pula. Kemudiannya pula kita pakai satu pakaian yang khusus. Sampai orang nampak kita, dia adalah orang yang soleh. Sebab pakaian ini pakaian orang yang soleh. Yang ni orang boleh buat. Tapi at-taqalli, nak buang segala sifat buruk yang ada pada badan kita ni, sifat-sifat mazmumah yang tak elok ni, satu benda yang amat sukar. Yang tu dipanggil taqalli. Taqalli ni apa? Taqalli ni kita nak buang benda yang tak elok pada badan. Bukannya satu benda yang senang. Satu benda yang amat susah. Nak tunjuk baik senang. Tapi nak jadi baik, satu benda yang amat sukar. Sebab tu siapa yang jadi baik ni, maka dia telah letakkan ataupun dia ikut sunnah Nabi SAW. Itu satu contoh. Ada satu contoh yang lain, cerita yang kedua saya nak cerita kepada Nabi, kepada sahabat-sahabat, kisah Nabi SAW. Apa cerita dia? Cerita kisah Jabir juga. Kisah Jabir ni nak ceritakan Nabi SAW ni. Kalau orang yang macam ni kita tak kasih dan tak sayang macam mana? Sebab apa saya cerita benda macam ni? Saya cerita ni pasal nak timbulkan perasaan kasih dan sayang kita pada Nabi. Benda-benda hak macam ni kita kena jadikan perbualan kita supaya semua orang kasih kepada Nabi SAW. Dan kita nak jadi macam tu. Baik, di antara kisah yang berlakunya ni, satu kisah Jabir cerita ketika peperangan Khandaq. Jabir kata di dalam peperangan Khandaq pernah berlaku satu kisah. Pada waktu tersebut, Nabi SAW ni menjadikan diri dia bukan sebagai bos, tapi orang paling bawah sekali. Para sahabat ni mereka bersilih ganti balik ke rumah. Tapi Nabi SAW tak balik ke rumah pun. Apa kerja dia? Duk mencangkul tanah ni korek nak buat parit untuk berperang dengan kafir musyrikin pada waktu tersebut. Baik, waktu tersebut jumlah tentera Islam yang ada menggali parit, jumlah mereka adalah 1,000 orang pada waktu itu. Dan di antara mereka ni ada yang bekerja pulang ke rumah kemudian datang balik. Kemudian Nabi SAW ni orang yang paling lama bekerja. Dia tak balik pun bahkan Nabi bekerja. Sampaikan Nabi SAW ikat batu. Sahabat datang kata, ya Rasulullah, lapar ya Rasulullah. Dia tunjukkan perut dia ada satu batu. Nabi SAW selak tengok perut dia ada 2 batu. Maknanya aku lebih lapar daripada engkau. Kalau engkau lapar, aku lebih lapar. Mana pemimpin hari ini, kalau rakyat lapar, dia boleh rasa sama sebagaimana kelaparan yang ada pada rakyat dia. Mana bos pemimpin hari ini, yang dia boleh turun sama rasa susah, macam yang rakyat rasa susah. Amat sukar. Tapi berlaku pada waktu ni. Nabi SAW tunjukkan. Baik, kemudian Jabir kata, aku tengok Nabi SAW ni, aku sedih sangat-sangat. Dia kata, aku balik ke rumah, aku minta izin, ya Rasulullah, aku nak balik sekejap, ya Rasulullah. Nabi kata tak apa. Dia balik ke rumah. Hadis ini direkodkan oleh Imam Al-Bukhari. Jabir balik. Maka dia kata ketika aku balik, apa buat? Dia kata aku tanya isteri aku. Aku cerita kat isteri aku, dia kata kesian tengok Nabi SAW ikat perut dengan batu ni, tak makan, lapar. Dia kata ni, ada apa makanan kat rumah kita? Isteri dia kata, bang ada sikit gandum ni untuk nak buat roti, kemudian ada anak kambing. Kalau mau kita sembelih. Dia kata tak apa kita sembelih. Sembelih seekor anak kambing. Tuan-tuan, anak kambing ni boleh makan berapa orang? 5 orang. Anak kambing berat dia dalam sekitar 5 ke 7 kilo ni, tapi daging sedap, cepat lembut. Pasal dia, sebab tu kalau kita dengar cerita Arab makan kambing ni biasa. Dia makan kambing yang muda ataupun kambing darah ni lebih kurang berat dalam 5 ke 7 kilo saja. Maka Jabir sembelih, kemudiannya pula lepas dia sembelih, maka apa dia berlaku? Dia pun datang jumpa Nabi SAW. Dia bisikkan kat telinga. Dia kata, ya Rasulullah, ada sedikit makanan kat rumah. Kalau nak datang, datang ke rumah, bawa 5-6 orang di kalangan geng-geng yang lain. Baik, tak apalah. Apa Nabi SAW kata? Nabi kata, bagus engkau. Dia kata, pergi balik ke rumah engkau, jangan angkat periuk tu sampai aku sampai. Jangan angkat periuk tu sampai aku sampai. Baik, tak apalah. Dia pun balik ke rumah, masak apa semua. Akhirnya, tiba-tiba, okey, apa kata Nabi SAW kepada para sahabat? Kata Nabi SAW pada sahabat ni, dilaungkan, dia kata, sahabat-sahabat semua, jom kita pergi ke rumah Jabir. Jabir ada masak makanan untuk kita, dia buat kenuri. Semua dijemput ke rumah Jabir. Saya nak pergi 5 orang ni, tapi sekarang dah jadi 1,000 orang berangkat pergi ke rumah Jabir nak makan kenuri, hanya seekor kambing sahaja. Itu yang kita katakan berkat ni. Apa berlaku waktu tu?
Baik, maka akhirnya mereka pun sampai pada waktu tersebut ke rumah Jabir radhiyallahu an. Bila sampai, apa yang berlaku pada waktu tersebut? Baik. Kemudian kata isteri Jabir, dia kata, aku rasa engkau mati dah engkau. Habis dah engkau. Yang kau pergi jemput sampai 1000 orang ni, apa suruh? Kata Jabir, dia kata, aku yakin Allah dan Rasulnya sudah pasti ada kebaikan yang kita tak tahu, tapi Allah dan Rasulnya mengetahui. Macam mana nak buat? Maksudnya dia tawakal saja, dia serahkan pada Allah dan Rasulnya untuk uruskan makanan dia yang sedikit tadi. Baik, akhirnya apa yang berlaku pada waktu tersebut? Nabi SAW pergi berdiri di samping periuk yang tengah duk masak tu tadi. Waktu yang sama, Nabi arahkan Jabir, bawakan bekas-bekas, maka diisikan dalam bekas tadi, dan diminta supaya diagihkan semua bekas tu kepada para sahabat. Maka pada waktu tersebut mereka pun makan. Dan makan pada waktu tersebut sampailah mereka kenyang. Dan Nabi SAW tolong lagi bagi makan, bagi semua dah makan dah kenyang. Orang yang terakhir makan adalah Nabi SAW. Nabi SAW orang yang paling terakhir makan. Kat mana lagi nak cari orang yang sampai macam ni? Sebab tu dia kata, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang amat mulia. Sahabat-sahabat, cerita yang macam ni lah kita kena selalu sebut. Biar pemimpin kita tahu, biar kita tahu, biar anak pinak kita tahu, biar keluarga kita tahu, supaya semua di antara kita ni rasa, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, engkaulah ayah, engkaulah mak bagi kami. Tak ada insan yang paling istimewa melainkan engkau ya Rasulullah. Itu di antara salah satu cerita. Sahabat-sahabat rahimakumullah, ada satu cerita yang terakhir saya nak kongsikan dengan para sahabat rahimakumullah. Satu hadis ni cerita, hadis juga hadis yang sahih. Kalau siapa baca sirah, dia akan jumpa dengan kisah ini. Baik, apa dia kisah ni? Kisah ini berlaku di dalam satu peperangan Hunain. Kisah ini berlaku di dalam peperangan Hunain. Apa yang berlaku dalam peperangan Hunain? Tentera Islam 12,000 orang. 12,000, 10,000 mai daripada Madinah, 2,000 datang daripada Mekah. 2,000 di kalangan orang Islam Mekah yang baru saja masuk Islam ketika Fathu Mekah, 10,000 di kalangan Islam yang dah lama Islam dekat Madinah. Perang akhirnya mereka mencapai kemenangan. Baik, bila dah mencapai kemenangan pada waktu tersebut, Nabi SAW mula membahagikan harta rampasan perang, sehingga dikatakan jumlah harta rampasan perang, unta saja 1,000 ekor, kambing ni puluh 1,000 ekor. Harta rampasan perang yang teramat banyak dikumpulkan di satu tempat. Kemudian Nabi SAW memberikan harta rampasan perang kepada geng Mekah, iaitu orang-orang Mekah. 2,000 orang ni mendapat harta rampasan perang. Di antara mereka Abu Sufyan datang. Abu Sufyan kata, ya Rasulullah, boleh tak bagi dekat aku 100 ekor unta? Nabi kata, berikan pada dia 100 ekor unta. Abu Sufyan pergi cerita kat adik dia pula, kat kaum kerabat dia. Dia kata, tadi aku pergi minta dekat Nabi SAW 100 ekor unta, dia bagi. Muhammad hari ni dia tak takut rugi, minta apa saja dia akan bagi. Orang lain pula datang, ya Rasulullah, tadi ada orang datang, dia dapat 100 ekor, aku nak 100 ekor unta juga. Nabi SAW kata, bagi dekat dia. Apa berlaku dekat orang Ansar? Orang Ansar tengok daripada jauh. Orang Madinah kata, ni macam kroni je ni. Mentang-mentang Nabi SAW datang daripada Mekah, dia bagi kat geng Mekah. Habis tu kita hari ni, yang bersusah payah sediakan rumah untuk dia, mereka muhajirin datang, kita tolong. Kemudian perang ni kalau tak ada, kita tak akan menang. Jumlah kita 10,000 orang, dia orang 2,000 orang ni. Dia orang dah mula cakap-cakap waktu tersebut. Nabi SAW dengar percakapan yang mereka cakapkan tu. Nabi SAW dengar. Bila Nabi dengar, Nabi terasa hati. Maka Nabi nak counter balik supaya tidak ada bunyi-bunyi cakap-cakap di antara orang Ansar dan juga orang Mekah pada waktu tersebut. Nabi SAW panggil siapa? Panggil orang Ansar saja berkumpul di satu tempat. Tidak boleh orang Muhajirin ataupun orang Mekah masuk sekali di dalam majlis tersebut. Nabi SAW pun memberikan ucapan kepada mereka dengan berbunyi, ya ma'asyaral Ansar, wahai orang-orang Ansar, maqalatun balagtani ankum wajidatun wajadtumuha fi anfusikum, alam atikum dhullalan fahadakumullah. Kata Nabi SAW kepada mereka, saya ringkaskan. Dia kata, wahai orang Ansar,
sampai dekat telinga aku ni. Sampai apa? Ucapan-ucapan yang tak sedap didengar sampai dekat telinga aku. Dan aku dengar juga perkataan-perkataan kebencian yang ada kat dalam hati-hati kalian ni. Aku dengar perkataan yang tak elok. Kan kita suka cakap-cakap pasal saudara kita kan. Dan dia kata, aku tak datang kepada kalian ni, melainkan kalian ketika aku datang ni, semua kalian ni berada dalam kesesatan. Kemudian Allah berikan hidayah kepada kalian melalui jalan aku. Kalian miskin ketika aku sampai ni, kamu ni semua ni dikonquer ataupun dimonopoli oleh orang-orang Yahudi. Maka ketika aku sampai pada waktu tersebut, akhirnya Allah berikan kepada orang Madinah kekayaan kepada mereka yang sebelum itu mereka tak kaya pun. Kemudian kata Nabi SAW, kalian berpecah belah, kemudian aku satukan korang Aus dengan Khazraj, aku telah satukan kalian. Maka bukankah dia kata Allah, bukankah begitu? Nabi SAW tanya kepada para sahabat. Mereka menjawab, bahkan ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya lebih berharga dan utama daripada kami. Nabi SAW kata lagi, tak nakkah kamu nak menjawab? Dia kata kata-kataku ni, wahai Ansar, please lah tolong jawab ni. Apa yang aku sebut ni, tolong cakap sekarang ni juga. Jangan simpan lagi dalam hati. Ni seolah-olah macam suatu luahan perasaan daripada seorang bapa kepada anak. Nabi luahkan perasaan dia, dan Nabi tak suka dengar ada orang Ansar yang bercakap pasal saudara-saudara dia di kalangan orang Muhajirin dan orang Mekah. Nabi kata, tolonglah jawab apa yang aku kata ni. Dia orang kata, ya Rasulullah, kami tak tahu ni, kami nak jawab apa dekat engkau ni, kami tak faham macam mana kami nak jawab. Nabi SAW kata, kalau hampa semua nak kata macam ni, aku boleh tolong cakapkan. Korang boleh jawab macam ni. Jawab macam mana? Kalian boleh menjawab macam ni, kalian telah berkata benar, dan aku akan benarkan apa yang, kalau kamu nak kata apa, kamu katalah, aku terimalah kata kamu. Seolah-olah macam itulah. Nabi kata, cakap apa pun kamu nak cakap, aku akan dengar. Maka kamu cakaplah, iaitu cakap yang macam mana? Contohnya dia kata, wahai Rasulullah, engkau telah dihina, engkau dihalau keluar daripada Mekah, kau datang kat kami, siapa yang tolong kau? Bukankah kami? Engkau dihina, siapa yang muliakan kau? Bukankah kami? Engkau datang dalam keadaan miskin, siapa yang bantu engkau? Bukankah kami? Baik, kemudiannya pula engkau melarikan diri, maka kami bagi tempat tinggal. Engkau berada dalam kekurangan, kami ringankan beban engkau. Katakan perkara ini. Kata Nabi SAW, sebut macam mana yang aku sebut. Maknanya mungkin kalau kamu nak kata aku menyusahkan korang sebelum ni, aku pergi ke Madinah, korang nak kena sediakan tempat tinggal, kamu nak cakap macam tu, sila cakap kalau siapa nak cakap. Baik, Nabi SAW sambung lagi kepada mereka, wahai orang Ansar, apakah kalian terasa dalam hati kalian terhadap sisa harta dunia? Adakah disebabkan aku bahagi harta dekat orang Mekah ni, kalian dah terasa hati sebab harta benda ni kamu marah dekat aku? Baik, ataupun dengan disebabkan kerana apa? Dengannya aku jinakkan hati satu kaum. Sebenarnya dia kata, kamu tahu tak, aku bagi harta ni kepada mereka ni supaya aku nak jinakkan mereka, supaya mereka masuk Islam. Pasal tu aku bagi harta kepada orang Mekah ni, dia baru saja masuk Islam. Dia kata, adakah kamu rasa ada masalah pada waktu tersebut? Wahai kaum Ansar, adakah kalian tak reda pulang ke kampung halaman kalian, aku bersama-sama dengan kalian? Maksud Nabi SAW, orang Mekah, aku berikan pada mereka harta kekayaan. Mereka bawa pulang ke Mekah dengan harta kekayaan. Kamu wahai orang Madinah, kamu tak redakah kamu akan balik ke Madinah selepas perang nanti? Kamu balik ke Madinah dan orang yang akan berada bersama dengan kalian adalah aku. Aku akan ikut kalian. Kamu nak harta dunia kah? Ataupun kamu nak diri aku? Pada waktu tersebut semua para sahabat jadi diam membisu. Mereka tak tahu nak cakap apa. Akhirnya kata mereka, demi jiwa Muhammad yang berada pada kekuasaannya, kalau bukan hijrah, maka aku akan menjadi, kata Nabi SAW. Dia kata, kalaulah, dia kata bukan aku, kalau Allah, aku ada kuasa ni, apa kata Nabi SAW, kalau bukan kerana hijrah, nescaya aku ni akan menjadi seorang Ansar. Maknanya aku suka dekat orang Ansar. Kalau orang Ansar pilih jalan yang lain pun, aku akan ikut jalan tersebut. Maka Nabi SAW berkata kepada mereka pada waktu tersebut, wahai orang Ansar, kamu tak redakah kepada aku? Tak sudikah aku ni akan berada bersama dengan kau? Pada waktu tersebut, ke semua orang-orang Ansar, mereka menangis berderai air mata, kerana mereka tahu rupanya mereka telah tersalah anggap. Mereka rasa harta kekayaan itu adalah benda yang berharga. Tetapi mereka akhirnya disedarkan oleh Nabi SAW, rupa-rupanya diri Nabi SAW itulah adalah benda yang paling berharga. Sahabat-sahabat rahimakumullah, apa yang kita nak sebenarnya?
daripada Nabi SAW. Kita takkan selamat di akhirat tanpa kita ikut jalan yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Baik, kita tak mau besok bila kita pergi ke akhirat, Nabi SAW halau kita daripada perigi Kausar. Tak layak pun orang yang untuk minum daripada perigi Kausar orang yang tidak mengikuti jalan Nabi SAW. Apa yang kita nak? Melainkan yang kita harapkan adalah kita nak menjadi salah seorang pengikut Nabi SAW dan kita membuktikan kasih dan cinta kita kepada Nabi SAW. Di antaranya apa yang saya telah sebutkan beberapa perkara tadi, termasuklah Al-Qurannya, sunnahnya dan semua perlakuannya, akhlak baginda SAW. Baik sahabat-sahabat rahimakumullah, saya kira cukup sekadar itu. Mudah-mudahan Allah datangkan manfaat kepada kita. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.